Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan buat semua anak-anak pelajar dan rakan-rakan guru yang setia mengikuti channel Cikgu Sensei. Dan pada hari ini cikgu akan berkongsikan topik pembelajaran iaitu bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Antara topik pembelajaran yang pertama usaha rundingan kemerdekaan, yang kedua peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, yang ketiga langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, dan yang keempat ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Terlebih dahulu kita lihat kepada garis masa bagaimana proses bermulanya penggubalan perlembagaan di Tanah Melayu 1957. Pada November 1955 berlakunya rundingan di antara raja-raja dan juga parti perikatan. Seterusnya, pada 1 Januari 1956 pula, rombongan kemerdekaan telah bertolak ke Singapura. Selepas 1 Januari, iaitu pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956, rundingan kemerdekaan di London serta pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan. Dan yang seterusnya pada 9 Mei 1957, rombongan ke London semula untuk menambah baik draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, dan akhirnya pada 31 Ogos 1957 telah termeterainya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah berkuat kuasa secara rasmi. Baik, topik seterusnya ialah topik 9.1, usaha rundingan kemerdekaan. Apakah yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh tempatan dan juga wakil-wakil raja ke arah merundingkan kemerdekaan bersama dengan pihak British? Rundingan telah berlaku di antara raja-raja Melayu, para pemimpin tempatan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman dan juga pihak British. Ini adalah rundingan awal ke arah proses penggubalan Perlembagaan Tanah Melayu. Beberapa perubahan ataupun situasi yang telah berlaku sama ada di dalam negara ataupun di luar negara yang telah mempengaruhi usaha ke arah kemerdekaan ini. Antara perubahannya, selepas Perang Dunia Kedua, semua negara yang terlibat daripada peperangan ingin membebaskan diri daripada penjajahan. Seterusnya British telah memberi jaminan untuk membantu Tanah Melayu berkerajaan sendiri secepat mungkin. Dan perubahan yang seterusnya, pada masa itu telah berlaku pilihan raya umum yang pertama di Tanah Melayu yang telah membawa kepada proses pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Kepentingan rundingan kemerdekaan yang melibatkan wakil raja-raja Melayu dan juga parti perikatan, Tunku Abdul Rahman dan wakil raja-raja Melayu telah berbincang bahawa perlunya misi ke London. Tujuannya untuk membincangkan hal keselamatan Tanah Melayu, yang kedua hubungan British dengan Tanah Melayu, dan yang ketiga membincangkan perlembagaan yang merdeka. Dan keputusan tersebut telah disokong oleh segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Antara yang menyokong ialah E.E.C. Turaisingam, wakil orang Silon, Ahmad Bostamam selaku ketua Parti Rakyat, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan wakil kaum Serani. Seterusnya kita akan lihat perjalanan rombongan merdeka ke London.
Okey, pelajar boleh lihat kepada paparan peta Eropah. Okey, bagaimanakah bermulanya perjalanan Tunku dan juga rombongan untuk sampai ke London. Okey, yang pertama, Tunku Abdul Rahman telah berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menggunakan kapal terbang. Okey. Pada 1 Januari 1956, pada pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan telah menaiki kapal laut MV Asia dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura untuk ke Karachi, Pakistan. Sewaktu di Singapura, mereka telah dihantar oleh 10,000 orang yang menghantar rombongan di Tanjung Pagar. Okey, seterusnya, dari Karachi, Pakistan, mereka kemudiannya naik kapal terbang ke London. Okey, apabila tiba di London pada 14 Januari 1956, berlakulah rundingan di sana. Okey, tujuan utama kenapa rombongan Tun menaiki kapal laut dari Singapura ke Karachi yang mengambil masa selama 2 minggu adalah untuk merancang strategi bagaimana nanti rundingan dengan pihak British. Baik, peristiwa rundingan di London telah berlangsung dari 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang melibatkan Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dan juga pihak British yang bertempat di Lancaster House, London. Antara perkara yang disepakati ialah bagi pihak British, ahli majlis eksekutif, ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British atas nasihat Ketua Menteri. Kerajaan Tanah Melayu akan beri ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Seterusnya, perjanjian pertahanan dan bantuan keselamatan antara Tanah Melayu dan British. Seterusnya, perjanjian pertahanan Commonwealth antara Tanah Melayu dengan British. Okey, bagi pihak Tanah Melayu pula, hapuskan jawatan Setiausaha Keuangan dan digantikan dengan Menteri Keuangan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi telah melantik rakyat Tanah Melayu. Menteri Pertahanan dari kalangan rakyat tempatan yang menggantikan pegawai gerakan British. Tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957 dan mereka juga telah berunding isu Suruhanjaya perlembagaan, isu keuangan, keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Misi rombongan di London telah berjaya mendapatkan persetujuan British yang mana melalui perjanjian tersebut Tanah Melayu telah diberikan kemerdekaan, iaitu Perjanjian Kemerdekaan pada 8 Februari 1956. Okey, di dalam perjanjian tersebut telah terbentuknya Suruhanjaya Perlembagaan yang berfungsi untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka nanti. Sebaik sahaja telah selesai perjanjian kemerdekaan yang telah diberi oleh British tadi, maka rombongan Tunku Abdul Rahman pun telah kembali semula ke Tanah Melayu dan mereka telah mendarat di Bandar Hilir Melaka. Okey, mereka telah selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956. Rombongan mereka telah diarak sehinggalah ke Padang Bandar Hilir Melaka dan dianggarkan rakyat yang datang seramai 100,000 orang yang datang dengan menaiki bas, lori ataupun dengan berjalan kaki semata-mata ingin mendengar pengumuman Tunku Abdul Rahman. Okey, seterusnya dalam pengumuman tersebut Tunku telah menyebutkan tarikh 31 Ogos 1957 telah diberikan perjanjian kemerdekaan
kemerdekaan dan rakyat telah melaungkan perkataan merdeka dengan begitu gemuruh sekali dan rakyat telah membanjiri padang bandar hilir. Baiklah pelajar, seterusnya tajuk 9.2 iaitu peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun dipanggil Suruhanjaya Red. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini adalah hasil daripada persetujuan di London pada Mac 1956 yang melibatkan Raja-Raja Melayu dan juga British. Okey, dalam persetujuan tersebut telah terbentuknya Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan atau dipanggil Suruhanjaya Red pada Jun 1956. Okey, tugas Suruhanjaya Perlembagaan ini ialah membincangkan, menyusun dan merangka perlembagaan yang merdeka. Tujuan utama Suruhanjaya Red ini ialah meminta cadangan semua rakyat sama ada bertulis dan juga lisan. Seterusnya yang kedua, menerima memorandum daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Setelah itu, Suruhanjaya Red akan meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Seterusnya menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, penasihat British dan pegawai negeri. Dan tugas yang seterusnya ialah mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Okey, dikatakan perjumpaan sebanyak 118 perjumpaan dari bulan Jun hingga Oktober 1956 demi mengkaji dan membuat laporan serta membuat cadangan semata-mata membentuk Perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka. Peranan Suruhanjaya Red 1956 ialah memeriksa aturan perlembagaan yang mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri berdasarkan demokrasi yang berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dan kerajaan negeri mempunyai autonomi sendiri. Dan peranan yang keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Peranan yang kelima, mencadangkan jawatan ketua negara iaitu YDPA. Seterusnya, peranan yang seterusnya ialah mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu dan yang terakhir ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu serta kepentingan sah kaum lain. Tajuk seterusnya ialah 9.3 langkah-langkah penggubalan perlembagaan PTM yang merdeka. Beberapa langkah telah diambil sejak terbentuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak. Yang kedua, mengadakan rundingan. Dan yang ketiga, merangka draft perlembagaan. Sebanyak 131 memorandum bertulis diterima daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan. Okey, mereka telah membincangkan corak pentadbiran, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu serta bahasa dan juga pendidikan. Okey, pelajar lihat pada paparan, antara memorandum daripada Raja-Raja Melayu ialah Raja-Raja mengemukakan memorandum mereka sendiri. Baginda telah mencadangkan persekutuan yang merdeka nanti akan diketuai oleh YDPA.
YDPA harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu mengikut kekananan dan tempoh memegang jawatan adalah selama 50 tahun dan YDPA boleh letak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu akan bertanggungjawab melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Seterusnya, memorandum daripada parti politik dan juga pihak awam ialah soal kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum iaitu perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam Parti Perikatan. Beberapa pihak UMNO telah menolak jus soli. Dewan Perniagaan Melaka telah memohon agar kewarganegaraan diperketatkan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semelaya menggesa Suruhanjaya agar membuat peruntukan kewarganegaraan melalui cara kelahiran. Manakala masyarakat India mahu kewarganegaraan mereka turut diteliti. Masyarakat Serani pula mahukan hak mereka dipertahankan. Seterusnya, dari aspek isu bahasa dan pendidikan, memorandum dari MCA memahukan semua sekolah meneruskan aliran bahasa Inggeris ataupun vernacular. Mereka juga telah mencadangkan sekolah kebangsaan belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Seterusnya, apakah reaksi terhadap draft perlembagaan tadi, iaitu draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah diterima daripada pelbagai pihak? Yang pertama, ahli UMNO tidak setuju berkenaan dengan konsep jus soli. Alasannya bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi, begitu juga dengan bahasa Melayu. Reaksi yang kedua datangnya daripada Dato' Onn bin Jaafar selaku Ketua Parti Negara telah menolak syarat warga negara yang terlalu longgar. Parti Negara, PAS dan juga Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 hingga 7 Mei 1957 semata-mata membincangkan draft perlembagaan tersebut. Reaksi yang ketiga adalah PAS. Parti PAS turut mengkritik soal kewarganegaraan yang dikatakan tidak menjaga keistimewaan orang Melayu. Malah Parti PAS mahukan kedudukan agama Islam dijadikan asas pentadbiran di tanah Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Reaksi yang keempat datangnya daripada sebahagian pertubuhan masyarakat Cina. Mereka mahu menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, Parti MIC mahu syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil turut diberi perhatian. Memandangkan terlalu banyak reaksi negatif yang diterima daripada pelbagai pihak berkenaan dengan draft perlembagaan tadi, oleh itu Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin, Ong Yok Lin dan juga VT Sambantan sekali lagi berlepas ke London semula. Tujuannya untuk membincangkan semula isu kewarganegaraan dan isu lain yang belum muktamad. Oleh itu berlakulah perubahan atau pindaan pada draft perlembagaan sewaktu perbincangan tersebut. Hasil pindaan itu telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibincangkan dan dibahaskan. Draft kemudiannya telah diluluskan semula oleh Parlimen British di London, kemudian diluluskan oleh MPP pada 27 Ogos 1957 dan akhirnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957.
Pelajar untuk topik yang keempat iaitu 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray iaitu wakil Queen Elizabeth II di King House Kuala Lumpur. Okey, perkara inilah yang akhirnya menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Antara isi kandungan perjanjian tersebut ialah pengamalan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, kewarganegaraan melalui 3 cara: kuat kuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Keempat, kedudukan agama Islam dan agama lain boleh diamalkan. Dan yang kelima, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Sekian saja topik bab 9 pada hari ini iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Cikgu harap pelajar boleh faham proses urutan bagaimana terbentuknya Perlembagaan Persekutuan 1957 yang akhirnya menjadi Perlembagaan Malaysia pada hari ini. Okey, cikgu harap belajar topik pembelajaran yang akan datang. Subscribe, like dan share.